belakang. Terima kasih Pak Menteri. Berkaitan dengan perolehan dan penghantaran vaksin ini, kalau dilihat jumlah yang perlu dihantar oleh Pfizer sebanyak 45 juta dos itu, kita baru menerima lebih kurang 8 juta ya, 9 juta. Jadi kita ada baki lebih kurang 36 juta dos lagi. Jadi adakah ada obligasi undang-undang yang boleh kita aktifkan ketika mana ada kelewatan yang mungkin akan berlaku untuk kita terima vaksin ni? Tambahan untuk booster dose. Tambahan juga. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berkenaan dengan booster dose khususnya kerana ramai antara mereka yang menerima vaksin Sinovac dan kerajaan telah putuskan untuk keluarkan Sinovac daripada PIK. Jadi bagaimana apabila booster dose diperlukan, bagaimana kerajaan akan memberikan booster dose ini untuk mereka yang sedang menerima Sinovac? Menteri, sedikit Menteri, the Speaker. Wabil Menteri. Berkaitan dengan apa yang ditanya tadi, adakah booster dose ini akan dibayar oleh kerajaan ataupun oleh penerima seperti yang dicadangkan untuk penjualan Sinovac? Terima kasih. Ya, Pandang Kuching sikit lagi. Isu berkaitan sama jadi tadi saya ada bangun untuk bertanya tentang polisi booster dose ini kerana banyak yang sekarang mereka telah pergi untuk membuat antibody test. Dan kita tahu ada segelintir yang memang akan vaksin resistant. Jika mendapat keputusan negatif, apakah SOP, apakah advisory seterusnya? Jika Wabil Menteri boleh beri penjelasan. Terima kasih. Menteri, boleh saya tanya satu soalan? Sini. Boleh menjelaskan ya, mengapa masih perlukan mega-mega PPV kalau lain-lain cara yang mungkin boleh sekejap digunakan? Yang Berhormat, saya nak sentuh kepada isu yang dibangkitkan dulu. Then we can go on to the other thing later. Ya. Okey, berkenaan dengan isu-isu yang dibangkitkan tadi, berkenaan dengan booster dose ini. Buat masa ini kita masih lagi menunggu syur daripada kumpulan pakar yang dipengerusikan oleh Dr. Kalai Rasu Periasami, pengarah Institute Clinical Research of KKM, yang pada minggu hadapan akan memberi syur berkenaan dengan keperluan sama ada kita perlu booster dose ataupun tidak. Perkara ini juga akan dibentangkan bukan hanya dari sudut keperluan booster dose berdasarkan kepada pengalaman di negara-negara lain, tetapi sama ada kita dapat memberi booster dose heterologous vaccination. Maksudnya kita memberi vaksin yang berbeza daripada vaksin asal yang kita terima. Ada beberapa negara yang sudah mengamalkan heterologous vaccination, contoh di Korea Selatan, di Germany, disebabkan gangguan kepada bekalan vaksin, mereka terpaksa mix vaccination mereka. Kita akan dapat syur daripada kumpulan pakar berdasarkan kepada real world data dan juga data klinikal sama ada heterologous vaccination ini selamat, yang pertamanya. Dan yang kedua, sama ada mereka yang telah menerima lengkap 2 dos satu jenis vaksin boleh terima booster shot yang ketiga menggunakan vaksin yang lain. Namun demikian, menjawab soalan daripada Gopeng tadi, Sinovac tidak dikeluarkan daripada PIK. Cuma kerajaan sudah selesai menerima perolehan kita. Tetapi Sinovac masih lagi berada dalam PIK dan kita boleh pada bila-bila waktu dan masa memperolehi Sinovac untuk PIK. Malah untuk makluman Ahli Yang Berhormat daripada Gopeng, ada setengah orang yang tak boleh terima vaksin Pfizer kerana masalah alahan ataupun anafilaksis. Sebab itu kerajaan akan kekalkan dalam PIK stok penimbal ataupun stockpile sedikit Sinovac untuk kita beri kepada mereka yang memang tidak sesuai untuk terima vaksin Pfizer. Berkenaan dengan perkara antibody testing yang dibangkitkan oleh sekejap ya, Yang Berhormat, saya jawab Bandar Kuching dulu. Berkenaan dengan antibody testing yang dibangkitkan oleh Bandar Kuching, kita akan membangunkan satu polisi untuk antibody testing. Buat masa ini kerajaan tidak menyarankan agar antibody testing dilaksanakan. Dan ini adalah selaras dengan
garis panduan yang telah dikeluarkan oleh US Food Drug Administration FDA dengan CDC yang mengingatkan orang ramai dan juga pengamal kesihatan bahawa ujian antibodi SARS-CoV-2 yang dibenarkan sekarang tidak boleh digunakan untuk menilai tahap imuniti atau pelindungan seseorang dari COVID-19 pada bila-bila masa. Sebab standardization itu tidak ada dan guidelines-nya tidak ada, dan seperti mana yang Muhammad sebut, mungkin ada yang vaksin resistant yang tidak menunjukkan antibody. Dengan itu, apa yang kerajaan telah buat adalah untuk memperuntukkan sebanyak 15 juta ringgit supaya kita dapat melakukan di bawah Institute of Medical Research KKM satu antibody immunosurveillance program. Kajian ini penting untuk kita melihat tahap antibody dan neutralizing antibody di kalangan penerima-penerima vaksin di Malaysia dan dapat ditentukan meliputi perkara-perkara berikut. It has to be quite specific. Menentukan kadar serokonversi antibody yang meningkat dan menyutralkan SARS-CoV-2 pada 8 masa berbeza selama 2 tahun di antara penerima vaksin yang pertama, dan menentukan tahap tindak balas sel T dan antibodi ILO terhadap SARS-CoV-2 pada 3 masa yang berlainan selama 3 bulan di kalangan populasi umum yang menerima pelbagai jenis vaksin, dan menganggarkan kejadian jangkitan COVID-19 selepas vaksinasi. So that is a medical research that is going on. As far as the antibody testing for lay people are concerned, kita masih lagi belum ada garis panduan, dan saya harap Umat, tidak boleh tanya dilaksanakan. sikit? Ya. Boleh tambah sikit soal. Sekejap, saya minta Yang Berhormat sempurna dulu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Menteri dah nyatakan tadi tentang another approach of menggunakan booster dan two dose dalam mengatasi masalah COVID di negara ini. Di samping itu, kita juga menyedari hakikat bahawa ada vaksin yang hanya digunakan single dose, like Johnson & Johnson. Saya dah nyatakan di peringkat awal, takkan kita tak boleh menggunakan cuma single dose untuk mengurangkan perbelanjaan negara. Yang ada, kita terbatas kewangan negara kita dah berhutang more than 1 trillion. Dan kalau ini proven and approved by WHO, why can we confine, so at least the rural area particularly, dengan izin, kawasan-kawasan luar bandar untuk mereka mendapat sampai 3 dos, mengambil masa untuk mereka berada di pusat vaksinasi yang ada. Terima kasih. Yang Boleh, Berhormat, boleh. sekejap. Atas poin yang sama, sekejap boleh, saya jawab sekejap ya. Minta maaf Yang Berhormat, mungkin saya tak berapa jelas tadi. Polisi kerajaan adalah untuk memberi sekurang-kurangnya 1 dos. That is a must. Terutamanya kawasan luar bandar pedalaman. Dan apabila bekalan pertama Ken Sino 1 dos sampai, saya telah menjanji Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah akan dapat dahulu. Sebab we want to give to the kawasan pedalaman di Sabah. Apa yang kita tak tahu setakat ini adalah sejauh mana how long the vaccine works for. Berapa lama keberkesanan vaksin itu bertahan. Itu yang kita tak tahu. Dan kita tak tahu sebab kita belum lagi ada data daripada negara-negara lain. Kita kena ingat bahawa kebanyakan negara hanya baru mula menggunakan vaksin ini pada bulan Januari. So at best we only have 7-month data, at best. Johnson & Johnson mungkin lebih kurang ataupun tempohnya kurang daripada 6 bulan. So what we will do is, of course, kita akan bagi dahulu 1 dos. Kawasan pedalaman, for sure. Boleh, Berhormat. Tetapi saya bangkitkan sekejap. Saya bangkitkan Antibody. soal booster dose secara keseluruhan. It may well be the case, Yang Berhormat, that after 6 months kita nampak antibody itu menurun. Then we have to go back to kawasan pedalaman. Mau cakap soal Memberi booster, dos yang Berhormat. kedua. Saya bagi laluan kepada Kinabatangan, Terima lepas kasih. kepada Kulim Bandar Baru, lepas itu Gopeng. Yang Berhormat Menteri, memang betul bahawa ramai sudah masyarakat sekarang ini pergi jumpa doktor, ambil darah, buat blood testing untuk sama ada antibody dia 60% kah, 40 kah, 90. Jadi rupa-rupanya benda ini tidak compulsory sebab belum ada satu sistem yang diletakkan oleh kerajaan. Jadi apakah tindakan selanjutnya, sebab ini mungkin tidak perlu kita galakkan, dan doktor-doktor yang lain ini tidak perlu membuat testing dengan mana-mana sebab tidak ada juga apa-apa keuntungan dia.
Yang kedua, soal booster ni. COVID ni sebetulnya sama ada betul atau tidak, virus ini datang daripada manusia. Dan yang dia punya vaksin pun dari manusia. Jadi mungkin tidak ada akan ending dia. Mungkin dia hanya akan berlarutan. Dan apa yang penting sekarang ini yaitu kita pastikan bahawa semua rakyat divaksin. Dan kita akan tentukan pula hala tuju kita selepas itu. Terima kasih, Muhammad. Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Rembau. Saya ada dua perkara. Vaksinasi ni Yang Berhormat Rembau akhir sekali adalah ke arah herd immunity. Tapi ancaman dia adalah variant. Soalan saya, apakah sudah ada dalam perkiraan MOSTI, dalam banyak-banyak vaksin apa boleh menjadi jawapan kepada varian baru ini, dan apakah sudah dilakukan usaha yang seterusnya untuk perolehan pertama. Yang kedua, satu ketika Perdana Menteri, saya ikuti dalam laporan media, ikut melancarkan hasil kerjasama Malaysia-China untuk menghasilkan satu vaksin yang namanya COV-NIF. Katanya dia dah buat sampel hampir 34,000 di Mexico, Indonesia, China, Malaysia. Kan? Kemudian ujian klinikal dia pun lulus. 1, 2, lulus oleh siapa? Oleh EUL. EUL. Ya, Muhammad Encik tahu kan? Dibuat WHO. Tapi kemudian senyap. Saya ingat masa masuk tu lebih kurang macam Sinovac juga. Jadi sebenarnya kat mana berakhirnya percubaan untuk COV-NIF ini yang dikatakan usaha sama Malaysia-China ini, apakah dia sangkut dekat NPRA ke ataupun sangkut kat mana? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan antibody di dalam badan. Dan bukan semua antibody itu neutralizing antibody. Sebahagian antibody dijadikan untuk yang ada pasaran yang mengesan antibody adalah untuk mengesahkan sejarah jangkitan. Dan ini bukan neutralizing antibody. Jadi memang usaha baik untuk memantau keberkesanan vaksin yang sedia ada dari segi memantau tahap neutralizing antibody. Soalan saya, adakah sepatutnya berlaku sekarang memantau antara populasi yang tidak diberikan vaksin sama ada mereka telah dijangkiti? Kalau kita tahu berapa peratus yang pernah dijangkiti, kita akan dapat meramal setakat mana tahap jangkitan tersebut dan sama ada kita sudah melepasi puncak pandemik. Jadi saya cadangkan supaya kementerian ataupun sama ada Kementerian Kesihatan ataupun MOSTI boleh buat surveillance dari segi antibody di kalangan populasi yang masih belum divaksinasi. Sekian. Terima kasih Yang Muhammad Gopeng atas cadangan yang baik itu. Kita akan ambil maklum saranan kajian tersebut. Saya setuju dengan kinabatangan soal booster itu memang kita sedang kaji. Tapi yang penting seperti mana yang disebut oleh Sempurna tadi adalah kita selesaikan dulu dos yang pertama dan dos kedua. Kalau ada single dose vaksin, kita percepatkan. Namun demikian saya terpaksa bangkitkan isu booster dose sebab sudah pun dibangkitkan dan perkara yang perlu kita membuat persediaan sekiranya perlu kita melaksanakannya. Kulim Bandar Baru telah bangkitkan 2 poin berkenaan dengan varian. Setakat kita tahu sekarang, vaksin Pfizer dengan vaksin AstraZeneca sudah pun menunjukkan melalui penerbitan di dalam jurnal kesihatan bahawa walaupun ada sedikit penurunan dari segi keberkesanannya terhadap varian Delta, masih lagi berkesan. Vaksin Sinovac telah pun kita terima maklumat daripada pengeluar sendiri yang mengatakan bahawa vaksin Sinovac juga memberi tahap pelindungan yang baik terhadap varian Delta. Dan daripada liputan akhbar yang kita melihat, sebab saya difahamkan di Indonesia sebahagian besar daripada Barisan Hadapan Kesihatan mengambil Sinovac, di sini Pfizer. Tapi walaupun berlaku sedikit angka kematian di sana, tetapi jumlah yang terdedah kepada vaksin atau kepada virus
yang terpaksa masuk ICU ataupun meninggal dunia adalah kadar yang rendah. Jadi kita simpulkan di situ bahawa any vaccine is a good vaccine for you, walaupun berlakunya varian Delta sekarang. YB, Menteri. Ya, Boleh YB, saya tanya yes. soalan? YB Kulai nak lama tunggu. Ya, Kulai. Yang Berhormat Taling Jaya, Taling Jaya nak bangkitkan pasal vaksin ke pasal PPV? PPV. Nanti PPV belum sampai tajuk dia lagi. YB saya nak tanya tentang vaksin. Kulai. Kulai ya? Terima Lebih kasih. rembau, soalan saya pasal COVNIF tadi. Oh ya, Kovnif, saya dengar Kulai dulu. Yang Berhormat boleh? Terima kasih YB Menteri. Saya nak tanya, tadi YB ada sebut bahawa sedikit itu Sinovac ada dikekalkan ataupun disimpan untuk orang yang tak sesuai dengan Pfizer atas alasan perubatan. Tetapi sekarang kami juga ada menghadapi situasi di mana Sinovac itu tidak direcognize oleh beberapa negara seperti Singapura, seperti Australia. Jadi untuk mereka yang perlu pergi ke sana, pelajar ke ataupun mereka yang bekerja di Singapura ke, bagaimana boleh tak mereka minta bahawa Pfizer diberikan kepada mereka? Saya setuju dengan polisi menteri bahawa warga Malaysia sepatutlah kita tak pilih mana satu vaksin. Tetapi untuk kategori ini kerana mereka ada alasan yang dalam pandangan saya sangat solid, sangat bagus, boleh tak mereka minta, ada channel tak untuk mereka minta bahawa sesuatu vaksin itu seperti Pfizer diberikan kepada golongan ini? Terima kasih YB Menteri. Yang Berhormat Kulai. YB Menteri, berkaitan juga YB Menteri, penampang. Boleh. Just now I asked you, dengan izin, can the government fund these booster shots dan adakah government ingin menjual booster shots ini? Terima kasih. Sebagai contoh, vaksin Pfizer hanya dijual kepada kerajaan negara saja dan bukannya pada pasaran swasta. Itu memang polisi Pfizer. Jadi mahu tak mahu kerajaan persekutuan akan beli, akan perolehi dulu. Dasar berkenaan dengan pemberian vaksin booster ini akan ditentukan dan diumumkan kemudian oleh Menteri Kewangan mungkin dalam belanjawan akan datang. Tapi saya yakin kita akan dapat memberi vaksin ini kepada sebahagian besar daripada rakyat kita secara bercuma dalam peak yang berterusan. Soalan daripada Kulai tadi, kita seperti mana yang Kulai tahu, kita mengamalkan dasar yang tidak boleh memilih. That is the best policy for us right now. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, untuk practical reason, kita boleh memberi kelonggaran. Sebagai contoh, saya bagi contoh kepada Kulai. Pelajar-pelajar yang pergi untuk universiti di luar negara, kita padankan mereka dengan vaksin yang diiktiraf di negara yang mereka nak pergi. So those students who are going to China, we've been giving Sinovac. Those students who are going to Europe, for instance, we have been giving them Pfizer or AstraZeneca. Jadi dalam kes-kes yang praktikal dan tertentu, kita boleh menerima permintaan melalui MySejahtera Help Desk untuk mereka pergi ke luar negara bagi tujuan vaksin yang diiktiraf oleh negara tersebut. Saya tambah satu saja. Saya nak tanya, mereka minta di PPV ke atau bagaimana? Kerana mereka terima notis. Kita akan ada satu feature dalam MySejahtera. Sekarang ini dah ada feature Memang MySejahtera. ada. Mereka sudah terima notis daripada MySejahtera. Ya. Tetapi mereka tak pasti. Okey. Jadi kerana setakat pengetahuan saya, PPV tersebut sekarang bagi Sinovac. Tetapi pelajar tu nak pergi ke Australia. Jadi maksudnya mereka pergi ke PPV dan buat permintaan untuk Pfizer on the spot, is it? Tak, mereka boleh batalkan temu janji dan boleh melalui help desk minta supaya mereka menyatakan bahawa mereka adalah pelajar yang ingin keluar negara untuk mendapat vaksin. Okay, Menteri, Terima sikit saja. kasih. Bandar Jadi Kuching. saya nak jawab Kulim Bandar Baru dulu. Kulim Bandar Baru bangkitkan isu vaksin daripada IMCAMS ataupun Institute of Medical Biology Chinese Academy of Medical Sciences dengan jenama COVNIF kalau tak silap saya. Tapi pengeluarnya adalah Institute of Medical Biology Chinese Academy of Medical Sciences. Ujian klinikal fasa 3 telah berjalan semenjak bulan Januari di Malaysia dan kita bakal menerima keputusan itu pada hujung tahun ini. Namun demikian ada syarikat yang sudah pun mula proses pendaftaran vaksin IMCAMS ini dengan NPRA.
Dan apabila NPRA sudah berpuas hati dengan dossier maklumat yang terkandung dalam dalam permohonan itu, maka kita akan memberi kelulusan. Dan saya sedia maklum bahawa vaksin ini telah menerima emergency use authorization di negara China. Vaksin ini juga vaksin kegemaran Yang Berhormat Alor Gajah juga sentiasa tanya saya bila nak diluluskan. Tanggabatu, YB. Bandar Jadi Kuching. vaksin ini mungkin akan kita luluskan dalam masa yang terdekat. Bandar Kuching. Sikit saja. Bandar Kuching. Tanggabatu. Tanjung Karang. Saya pergi Tanjung Karang, lepas tu ni Dr. Zul Ulu Selangor. Lepas tu Bandar Kuching ya. Bandar Terima kasih, Tanggabatu, lepas tu. Yang Mak Menteri. Tadi Yang Mak Menteri ini pasal vaksin ya, Sinovac. Tadi disebut di Indonesia pun dah bermula dulu, tapi kita sudah maklum bahawa Sinovac juga dah lama di Malaysia. Sejak tahun 2018 dan satu-satunya vaksin yang dikenalikan oleh syarikat tempatan iaitu Pharmanego. Tadi juga disebut bahawa Sinovac ini telah pun memenuhi obligasinya kepada kerajaan. Jadi persoalan saya ialah, adakah selepas ini Pharmanego boleh menjual Sinovac ini terus kepada kerajaan negeri ataupun kepada pihak swasta, dan adakah mesti juga melalui SOP, iaitu kena juga mendapat kelulusan daripada JKJAV. Terima kasih. Tanggabatu, YB. Okey, terima kasih, YB. Minta maaf, okey, ladies first, Tanggabatu. Okey. Kita ni kan masih lagi bila kita bincang macam ni, masih ramai sebenarnya ya orang kawasan saya bertanya bila kami nak dapat vaksin ni. Daripada bulan Mac meminta dalam My Sejahtera tapi belum lagi mendapat. Jadi mereka mengatakan ni macam Zaitun Samion katalah menaruh harapan ya. Jadi lagi satu ialah bila yang boleh, ada yang mengatakan boleh walk in. Dan siapa yang boleh walk in dan pukul berapa ke, ataupun ada tak limit masa bila yang boleh walk in? Terima kasih. Bandar Kuching sikit saja. Sandakan Saya nak Yang Berhormat Menteri. Okey, selepas Bandar Kuching sandakan. Saya nak tanya soalan pertama, tadi YB Kulai ada membangkitkan tentang pelajar yang keluar. Saya nak tanya tentang kanak-kanak di bawah 18 tahun. Saya tahu satu keputusan telah dilakukan untuk tidak memberikan, tetapi ada timeline tak untuk review keputusan tersebut? Itu nombor satu. Nombor dua, tadi YB Menteri ada mengatakan tentang Sinopharm, vaksin dari China, satu syarikat telah apply untuk mendapatkan bekalan tersebut. Saya nak tanya, syarikat apa yang telah dapat kontrak untuk Sinopharm di Malaysia, untuk Moderna dan juga Janssen's jika ada, atau kita hanya dapat dari COVAX. Yang ketiga, adakah kerajaan bercadang untuk regulate harga in the private sector? Berapa mereka boleh charge untuk setiap vaksinasi? Sekian, terima kasih. Dengan izin. Ya. Yang Berhormat Menteri, sandakan. Kuala Selangor. Terima kasih Menteri. Ya, saya perlu merakamkan usaha gigih Menteri despite all odds from the very beginning. Alhamdulillah, I've been giving you all this support of go. Ya, semua kita mahukan perkara ini dilakukan dengan yang terbaik. Soalan saya ringkas saja, Menteri, sejauh mana akan MOSTI, particularly yourself, bersedia untuk membuat pelaburan at this critical time when sementara kita berdepan dengan cabaran of the variants of concern, particularly Delta, Lambda dan sebagainya, untuk sama bergiat dalam satu production of a second generation vaccine yang mana merupakan satu pendekatan proprietary molecular biology and chemical technology to develop novel vaccine. Di mana kalau dengan izin saya berbahasa lebih sikit dalam bahasa Inggeris, taking a unique approach to vaccination against SARS-CoV-2, instead of only using one target antigen, they are developing a vaccine that focuses on all major immunogenic features of the SARS-CoV-2 virus, but cannot spread, meaning they are a vector, they cannot reproduce, making it safe and efficacious. Yeah? A digital DNA design platform, this is a new platform,
a digital DNA design platform, not your viral vector platform, not your test and try technology of the attenuated virus ataupun your other mRNA particularly. A digital DNA design platform is used to ensure rapid development and easy production of our novel vaccine RVX13, which is already in the media. Soalan saya, Menteri, sejauh mana Malaysia dan Menteri particularly, I'm seeing you as one of the future. Would you want to invest this Kerajaan Perikatan Nasional? Would we Malaysia want to invest in this second generation vaccination? That would be a question because moving forward, as you very well have noted tadi, adalah cabaran variant. And if this variant is to come this way, it is as if we are facing another new pandemic. Soalannya, apakah Malaysia bersedia membuat pelaburan yang besar untuk melahirkan satu second generation vaksin yang menggunakan an innovative technology based on apa yang dikatakan sebagai technology that is based on targeting more than one, the spike protein, the S protein, but rather on all major immunogenic features of the SARS-CoV-2 virus. Terima kasih Menteri, panjang sikit, maaf. Yang Menteri Sandakan. Saya minta jawab soalan dulu sebab banyak perkara yang saya nak sentuh dan speaker pun tak bagi masa yang panjang. Ya. Saya jawab pertama dulu Tanjung Karang. Terima kasih atas pandangan yang disebut oleh Tanjung Karang tadi. Cuma saya tak pasti vaksin mana yang wujud sejak tahun 2018 untuk COVID. Sebab COVID itu COVID-19. Coronavirus Disease 2019. So I'm not quite sure what coronavirus vaccine there was in 2018 dengan izin Muhammad. Tapi saya kalau salah pemanaga inform saya bukan salah. Saya pun tanya benda yang sama. Dia kata telah boleh bawa sejak 2018, tapi pada masa itu memang untuk cacing saja. Tapi itu yang sekarang digunakan untuk COVID itu maklumat yang diberikan kepada saya oleh pihak Pharma Niaga.